Di saat terletusnya bom di Hiroshima dan Nagasaki, Jepun rebah tersungkur menyembah bumi. Mereka dikabarkan memerlukan 100 tahun untuk membina negara seperti sedia kala. Namun hakikatnya, mereka hanya mengambil masa beberapa puluh tahun sahaja untuk membina negara dan rakyatnya. Malaysia pula sudah genap 68 tahun merdeka, belum pernah diranapkan dengan mana-mana negara. Tetapi, mengapa nilai-nilai murni dan perpaduan dalam kalangan rakyatnya masih menjadi isu utama negara? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalung penghargaan buat tatapan nakhoda, pimpinan Majlis Permisi, barisan pimpinan kehakiman yang arif berintegriti, pemimpin berjiwa bangsa, penerus legasi negara. Mekar mawar berdiri segar, mekar Malaysia, bangsa menyinar. Mekar saya di sini menggenggam amanah, menjulang wacana fikrah bermaudu, menghayati rukun negara, teras membentuk negara bangsa. Hadirin, saya titip kepada anda satu kata hikmah untuk pegangan kita semua. Tegaknya sebuah negara bukan semata pada tiangnya bangunan, tetapi pada teguhnya jati diri warganya, budi pekerti menjadi benteng, bahasa menjadi roh, dan perpaduan menjadi tali pengikat yang menyatu segala rasa. Hadirin, rukun negara bukan sekadar lafaz di bibir. Ia adalah falsafah kebangsaan, panduan hidup rakyat Malaysia yang menjadi asas keharmonian dalam masyarakat majmuk. Hari ini, saya akan bawa anda menelusuri 3 citra utama saya berkaitan kepentingan rukun negara dalam kehidupan kita. Hadirin pewaris kebebasan negara. Citra pertama, di bawah lembayung kata, kepercayaan kepada Tuhan, tonggak persaudaraan. Inilah dasar yang menyatukan pelbagai agama di Malaysia dalam satu semangat saling menghormati dan memahami. Di negara kita yang majmuk ini, setiap agama diajar untuk menjunjung nilai murni, berbuat baik sesama manusia dan menjauhi kemungkaran. Namun demikian, kemelut moral dalam kalangan remaja semakin membimbangkan. Menurut laporan Polis Diraja Malaysia PDRM 2023, sebanyak 6,637 kes jenayah juvana dilaporkan, termasuk kes rogol, mencuri dan penyalahgunaan dadah. Sumber ini dilaporkan oleh Berita Harian 22 November 2023. Fenomena ini jelas menunjukkan bahawa jika pegangan kepada agama tidak diperkukuh, maka goyahlah akhlak generasi muda. Oleh itu, prinsip kepercayaan kepada Tuhan bukan sahaja menjadi panduan rohani, malah benteng kepada gejala sosial yang kian menular. Pendidikan agama dan nilai moral perlulah diperkasa agar bangsa tidak kehilangan arah dan akal budi. Hadirin dan hadirat penerus bangsa, meniti kepada citra yang kedua saya di bawah lembayung kata, kesetiaan kepada raja dan negara asas perpaduan. Kesetiaan ini bukan sekadar adat Melayu yang diwarisi zaman berzaman, tetapi asas sistem raja berperlembagaan yang termaktub dalam undang-undang negara. Raja bukan sekadar simbol, tetapi lambang penyatuan rakyat. Namun kini, kita berdepan dengan cabaran besar. Pada tahun 2024, tular di media sosial satu kes penghinaan terhadap institusi diraja menerusi aplikasi TikTok yang mendapat perhatian ramai sehingga si pelaku disiasat di bawah Akta Hasutan 1948 seperti dilaporkan oleh Utusan Malaysia 5 Februari 2024. Perbuatan sebegini bukan sahaja biadab, bahkan menggugat keharmonian negara. Kesetiaan kepada raja melambangkan kasih kepada negara, maka rakyat perlu disemai dengan semangat patriotik sejak dari bangku sekolah lagi, agar tanah air ini terus utuh dalam genggaman rakyat yang setia dan bersatu. Hadirin yang bervisi, menelusuri citra yang ketiga di bawah lembayung kata, keluhuran perlembagaan tonggak keamanan. Keluhuran perlembagaan merupakan asas segala peraturan yang membentuk Malaysia sebagai negara hukum. Perlembagaan persekutuan menjamin hak asasi rakyat serta mengatur pembahagian kuasa antara badan eksekutif, perundangan dan kehakiman. Namun begitu, terdapat pihak yang menyalahgunakan hak kebebasan bersuara. Sebagai contoh, pada tahun 2024, tular kes seorang pemimpin NGO yang menyentuh isu sensitif kaum dan agama dalam forum awam. Individu tersebut disiasat di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 menurut laporan The Star 3 Mei 2024.
Tindakan melampau sebegini mencabar keluhuran perlembagaan dan berpotensi mencetuskan huru-hara dalam masyarakat berbilang kaum. Kebebasan bersuara bukan lesen untuk menyakiti hati orang lain. Oleh itu, setiap rakyat wajib menjunjung dan memelihara keluhuran undang-undang demi mengekalkan keamanan dan keadilan untuk semua. Hadirin yang saya muliakan, tatkala langit negara mendung di cabaran semasa dan tiupan angin globalisasi melanda tanpa henti, maka rukun negara inilah perisai bangsa, penawar luka, penunjuk jalan. Jika iman menjadi pelita, akhlak dan adab pasti menyinar. Jika setia menjadi janji, negara kekal megah dan bersinar. Jika hukum dijunjung tinggi, maka rakyat hidup dalam adil dan damai. Prinsip kepercayaan kepada Tuhan menjadi suluh akhlak, membimbing anak bangsa ke arah jalan yang benar. Kesetiaan kepada raja dan negara pula melambangkan cinta tanah air yang tidak pernah luntur walau diuji gelombang zaman. Dan keluhuran perlembagaan menjadi lambang keadilan yang menjaga hak setiap insan tanpa mengira asal dan rupa. Sesungguhnya, rukun negara bukan warisan untuk disebut-sebut, tetapi azimat yang mesti dijunjung, difahami dan diamalkan. Andai tiang seringnya roboh, maka ranaplah rumah bangsa. Andai kelima-limanya teguh berdiri, maka Malaysia akan terus mekar, aman dan bersatu hati. Akhir kata, mari kita menjadi warga yang bukan hanya menghuni tanah ini, tetapi mencintainya sepenuh jiwa. Rukun negara nadi bangsa, rukun negara roh negara, rukun negara warisan untuk selamanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.